Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk analisis dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah. Kami daripada kumpulan ketiga dan saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Ani Muhaimin bin Amiruddin. Yang kedua, Johan Iskandar bin Adnan. Dan yang ketiga, Muhammad Iqmal Hakim bin Zainal Abidin. Dan yang keempat, Ahmad Adil Wajdi bin Ahmad. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan berdasarkan tajuk ini. Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul ketika mana umurnya 40 tahun. Sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW, beliau menghabiskan sisa hidupnya berdakwah dalam menegakkan tauhid dan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah yang lebih menumpukan kepada peningkatan kualiti akidah dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah utama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ialah yang pertama, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, menjelaskan adanya kehidupan selepas mati, iaitu mempercayai adanya alam selepas hidup di dunia, iaitu alam barzah dan akhirat. Dan yang ketiga, mengubah perilaku jahiliah masyarakat Mekah, yang mana sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliah Mekah ni telah memperlakukan segala jenis bentuk benda-benda yang jahat. Contohnya menyembah berhala, melaksanakan riba dan menindas golongan-golongan bawahan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Seterusnya ialah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dalam perjalanan dakwah baginda SAW di Mekah, baginda melakukan dengan tahap-tahap yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda. Tahap-tahap tersebut ialah terbagi kepada dua, iaitu dakwah secara sirriyah dan juga dakwah secara jahriyah. Dakwah sirriyah ini bermaksud baginda melakukan dakwah secara sembunyi. Hal ini kerana baginda rasa diancam dan juga khuatiri terhadap penentangan yang kuat oleh kaum musyrik dan bahaya yang akan mengancam dakwah Islam. Dakwah ini baginda lakukan kepada sasaran yang mencakupi keluarga terdekat baginda, sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang dipercayai oleh baginda. Antaranya ialah Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar bin Abi Kufahah, Utsman bin Affan, Dubai bin Awam, Abdul Rahman bin Auf dan Abi Waqqas. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam ini juga disebut sebagai As-Sabiqul Awwalun, dan tempat pertama yang dijadikan oleh baginda sebagai tempat mengadakan tarbiyah dan dakwah ialah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Adapun alasan Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirriyah adalah yang pertama, untuk menghindari penentangan secara fizik. Yang kedua, mereka yang mengikuti baginda pada waktu itu mempunyai pegangan agama Islam yang kurang. Dan yang ketiga ialah ketika itu masyarakat Mekah masih lagi bersikap jahiliah dan menyembah berhala. Oleh itu, untuk menghindari daripada hal-hal tersebut, baginda sangat berhati-hati dalam melaksanakan dakwahnya. Kaedah yang baginda pakai untuk berdakwah fokus terhadap pendekatan personal, iaitu dengan bertatap muka secara langsung mengenai perkara dakwah yang disampaikan, dan juga diterima baik dengan sejajar tutur kata dan perilaku baginda yang agung. Tahap yang kedua ialah dakwah jariyah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang bermaksud, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Ini merupakan dalil yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad supaya untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Berikutan daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj sebentar tadi, maka dimulailah dakwah baginda
secara jahriah, iaitu terang-terangan. Cakupan sasaran dakwah baginda dalam tahap jahriah ini lebih seluas daripada dakwah siriah. Baginda mengumpulkan keluarga Bani Hashim untuk jamuan makan dan mengumpulkan seluruh penduduk Mekah dengan menyuruh mereka di atas bukit Sofa. Adapun reaksi masyarakat dan keluarga besar terhadap baginda berbeza-beza. Antara reaksi masyarakat penduduk Mekah ketika itu ialah yang pertama, terus menerima seruan. Hal ini terdapat dalam sirah. Diceritakan ketika itu baginda sengaja mengajak seluruh keluarga besar menikmati jamuan makan di rumah baginda. Baginda mengajak dan menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang mencela baginda dan menghina baginda. Namun di saat itu ada juga yang menerima dan membela baginda, iaitu Ali bin Abi Talib, dengan mengatakan, Rasulullah, aku bersama engkau. Siapa yang menentangmu adalah lawanku. Kedua, menolak tanpa kekerasan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Mekah yang mengenal baginda dengan seorang yang santun dan terkenal dengan peribadi yang jujur. Golongan ini berasal daripada pedagang-pedagang. Yang ketiga ialah bimbang terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana baginda terkenal dengan seorang yang jujur dan amanah. Ini dikenali oleh masyarakat yang baik dan tidak pernah melakukan amalan-amalan masyarakat jahiliah. Golongan ini kebanyakan oleh masyarakat yang miskin dan golongan bawahan. Mereka ragu. Mereka juga terdapat keraguan kerana masih mempunyai kepercayaan mengenai agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Reaksi yang keempat ialah menolak dan bermusuhan sehingga memberi ugutan. Hal ini dilakukan oleh mereka yang mempunyai perasaan benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka ini benci kerana menganggap ajaran yang baginda sampaikan menghalau mereka daripada berdagang dan beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka yang lampau. Golongan ini kebanyakannya daripada kaum pedagang yang kaya, para bangsawan dan orang-orang yang memegang jawatan dan peranan penting di kota Mekah. Adapun mereka yang termasuk tidak lain tidak bukan ialah bapa saudara baginda sendiri, iaitu Abu Lahab. Kekejaman dan ugutan yang dilakukan oleh Abu Lahab sangatlah serius sampai Allah melaknatnya di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung pembentangan kawan saya, iaitu faktor penentangan masyarakat Arab. Terdapat 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan itu. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Mereka mengira tunduk kepada agama Muhammad bererti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muttalib. Hal ini kerana suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. Yang kedua, penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Bangsa Arab hidup berkasta-kasta. Masyarakat pada masa itu, tiap-tiap manusia digolongkan kepada kasta yang tak boleh dilampauinya. Tetapi seruan Nabi Muhammad memberikan hak sama rata kepada manusia. Yang ketiga, takut dibangkitkan. Agama Islam mengajarkan bahawa pada hari kiamat manusia akan dibangkit dari kuburnya dan bahawa semua perbuatan manusia akan dihisap. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan dan tidak percaya bahawa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mereka dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang secara membabi buta dan mengikuti langkah-langkah mereka dalam soal-soal peribadatan dan pergaulan adalah suatu kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Dan Nabi datang mengubah sedikit sebanyak perkara ini, maka mereka menentang. Yang kelima, perniagaan patung. Ini adalah satu sebab material. Salah satu dari perusahaan orang Arab zaman dahulu ialah memahat patung yang menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza, Manah dan Hubal. Patung-patung itu mereka jual kepada jemaah-jemaah haji. Mereka melihat ramai orang Arab ketika itu sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini ia akan menjejaskan perniagaan diorang kerana dalam Islam menyembah berhala adalah satu syirik, satu kemungkaran yang besar. Maka sekiranya makin ramai orang menyertai Islam, maka diorang punya perniagaan makin lama akan merudum kerana tiada orang beli patung-patung daripada mereka lagi. Okey, itu saja daripada saya, yang mana saya telah menyebutkan antara faktor penentangan orang Quraisy. Okey, sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan bincang mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad.
Selama bertahun-tahun sewaktu kenabian, Nabi Muhammad mendapatkan sejumlah pengikut yang sedikit dalam kalangan keluarga dan kemudian bergerak secara meluas dalam kalangan masyarakat sekeliling. Hal ini menyebabkan berlaku kecurigaan dan tentangan oleh penduduk setempat kerana menganggap ia adalah satu ancaman. Kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru memeluk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi melakukan beberapa strategi. Antaranya, strategi yang pertama iaitu berhijrah ke Habsyi. Pada tahun 615, rombongan sejumlah 70 orang berhijrah ke Habsyi dan di antaranya adalah Uthman bin Affan dan isteri baginda, iaitu Ruqayyah puteri Nabi. Mereka melakukan hijrah untuk mengamankan agama Islam, bahkan bersedia melepaskan keluarga dalam rangka membentuk kehidupan bersama di sebuah negeri asing. Pada pendapat mereka, ikatan keagamaan ini lebih kuat daripada ikatan darah. Kedatangan orang-orang Islam di Habsyi disambut baik oleh Raja Najus. Bahkan beliau memberikan perlindungan dan mengizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Dia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Pada saat pengikut Nabi berhijrah ke Habsyi, baginda berada di Mekah untuk berdakwah kerana mendapat perlindungan daripada Bani Hashim. Bahkan, dua orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab. Seterusnya adalah pergi ke Taif. Tahun ke-10 merupakan tahun yang duka bagi Nabi kerana wafatnya Siti Khadijah dan Abu Talib. Kedua-dua orang ini merupakan pelindung yang sangat tabah, kuat dan disegani oleh masyarakat Mekah. Ketiadaan mereka maka menyebabkan orang-orang kafir Quraisy semakin kuat dan berani untuk mengganggu serta menyakiti Nabi Muhammad. Kerana penderitaan yang dialami oleh Nabi, baginda berencana untuk memperluaskan lagi dakwah Islam ke wilayah luar daripada Mekah seperti Taif. Kepergian ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-pembesar bersama Zaid bin Harisah kerana harapan baginda agar agama Islam diterima baik oleh masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan, bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dengan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Mereka tidak mahu mengambil risiko kerana mereka pasti akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Mekah apabila menerima dakwah Nabi Muhammad. Para pembesar kota Taif menganggap bahawa Nabi Muhammad adalah orang gila yang terusir dari Mekah berdasarkan informasi yang diberikan oleh Abu Jahal. Akhir sekali, strategi iaitu Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang Yathrib yang datangnya ke Mekah pada musim haji. Sebahagian daripada mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad kerana penerimaan masyarakat Yathrib terhadap misi yang disampaikan membuka satu lembaran baru dalam usaha beliau untuk menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya terjadilah Perjanjian Aqabah pada tahun 621 dan setahun kemudian berlakunya Perjanjian Aqabah II. Antara isi perjanjian tersebut, mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya untuk datang dan tinggal di kota mereka. Bahkan mereka menjadikan Nabi sebagai peneguh, juru damai dalam pertikaian-pertikaian yang berlaku di sana. Mereka juga menyatakan bahawa kesanggupan mereka untuk menerima Nabi serta pengikutnya berpindah dari Mekah ke kota Yathrib, sebagaimana mereka mampu untuk membela warga mereka sendiri. Dalam perjanjian tersebut, Nabi mengirimkan kira-kira 60 keluarga ke Yathrib terlebih dahulu. Kemudian, Nabi menyusul bersama mereka ke Yathrib. Kepindahan Nabi dan para pengikutnya dari kota Mekah ke Yathrib dalam bahasa Arab disebut sebagai hijrah. Penghijrahan ini merupakan titik tolak pada pengiraan tahun Hijriah. Peristiwa ini sangat menentukan sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada peristiwa tersebut, Yathrib kini menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam. Nama Yathrib juga berubah menjadi Al-Madinah yang bermaksud kota. Itulah dia strategi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. 3 isi utama dalam topik tersebut. Sekian daripada saya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan dan pemegang amanah Allah SWT untuk berdakwah dengan bertawakal langsung kepada Allah SWT. Segala pengorbanan baginda dalam menyebarkan agama Islam haruslah kita hargai dan menghayatinya, kerana agama Islam telah pun berkembang hampir ke serata dunia akibat daripada pengorbanan beliau.
Sungguh ketabahan baginda tiada banding, suri teladan bagi seluruh alam. Bagindalah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan dakwahnya dalam tempoh di Mekah dengan gemilang dan mengukuhkan iman-iman mereka tanpa goyah dalam menegakkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.